Okey ya, kita tengok. Hari ni kita tengok di bawah tajuk matematik pengguna iaitu insurans. Okey, kita nak menyelesaikan masalah melibatkan insurans. Okey, termasuk apa? Deductible dan co-insurance. Apa maksud deductible dan co-insurance ni? Okey. Apa maksud dia? Okey, tengok contoh ni dia kata. Kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. Syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Faham? So, baki 200 akan ditanggung oleh Encik. Okey. Kenapa saya tidak mendapat pampasan sepenuhnya? Okey, itu yang dipanggil apa? Ada co-insurance ataupun deductible kat situ. Okey. Okey, maksud dia apa? Pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu ditanggung sebahagian daripadanya. Okay, antara peruntukan tersebut ialah deductible dan co-insurance. Ada co-insurance dah. Okay. Dia dekat polisi tu ada tulis deductible atau co-insurance. Okay, apa dia deductible? Okay, deductible adalah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan. Okay, ada satu jumlah yang perlu ditanggung. Okay, kebiasaannya deductible terdapat dalam kontrak. Okay, dia beritahu lah. Okay, insurans perubatan kan. Sebelum awak sign tu tulis deductible 300 contoh. Okay, peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans rakyat dan liability diri. Okay, tapi insurans perubatan adalah sampai apa medical card dia ada deductible kat situ. Okay, ataupun ambil 100% ataupun ada deductible. Okay, tengok contoh 4 Dia kata Puan Suhaila telah membeli insurans motor. Dia beli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible 300. Okey, deductible 300. Dia dah bagi tahu situ. Okey, sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos. Okey, Julai 2,800. Kemudian bulan Mac, Julai dan Ogos. Mac, Julai dan Ogos. Okey. Okey, ada 3 amount. Mac, Julai dan Ogos. Mac 2,800. Okey. Lagi berapa lagi? Julai 2,500 dan Ogos RM400. Okey. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Kalau deductible dia 300, dia claim 200,500. Dia dapat duit tak kakak? Tak dapat lah. Kalau deductible dia 300 tadi, dia claim 400. Berapa dia dapat? Tolak lah 300, 100. Kalau dia claim 2,800, deductible dia 300. Itu maksud dia, faham? Faham tak? So, bulan Julai, Mac, penyelesaian dia boleh tuntut pampasan, tolak lah 300. Kan? Julai 200,500 tak boleh lah sebab deductible 300 kan. Okay, Ogos 400, so boleh tuntut apa? Hanya 100. Faham tak ni? Tu dia kata jumlah kerugian kurang daripada amount deductible lah. Tu yang tak boleh. Dia kerugian 200,500 tapi deductible kena bayar 300. Faham tak faham? Boleh tak boleh? Okay, tahu contoh 5 pula. Contoh 5 dia kata Chen Lin mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak 30,000. Okay, tengok sama Kemudian setahun. Okay, limit dia 30,000 setahun. Okay, kemudian had tahunan 300,000. Keseluruhannya dia boleh cover sampai 300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insurans, Chen Lin dimasukkan hospital dengan pembedahan appendix. Okay, kos dia 8,000. Tahun berikutnya, Chen Lin perlu melakukan pembedahan lagi, kos 210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Chen Lin dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Okay, so tahun pertama, kos rawatan 8,000. Okay, dia tak tebal berapa? Yang sebut tak deductible? Berapa? Berapa deductible? Deductible adalah 30,000. Kalau dia claim 8,000, boleh claim tak? Tak boleh lah sebab deductible dia 30,000.
Faham? Faham tak? Deductible 30,000, dia claim 88,000, boleh tak? Boleh claim tak? Tak boleh lah. Faham tak ni? Itu deductible lah. Tu kalau awak ambil insurans, awak kena baca. Okey? Baca detail polisi tersebut. Okey, kes kedua, dia claim 210,000. Deductible 30,000, so boleh claim tak? Tolak lah. So 210, tolak 30,000. Deductible ni maksud dia pemegang polisi yang akan tanggung. Faham tak ni? Ni insurans yang betul lah. So dia hanya boleh claim apa? 180,000. Itu deductible. Bergantung kepada amount dalam polisi tersebut. Kalau dia kata 30,000, 30,000 lah. Faham tak ni? Dia akan untung bila amount tu besar. Alright. Ada syarat-syarat lah. Okay. Faham tak ni deductible? Faham tak? Okay, seterusnya tengok apa dia co-insurance. Co-insurance adalah apa co-insurance? Perkongsian bersama kerugian. Okay, co-insurance ni apa? Perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Okay. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli adalah peratus co-insurans darab nilai boleh insurans harta. Okay, contoh. Kita ambil satu contoh. Contoh nombor 1 ni. Jika nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus diberi. Okay, bayang papasan. So jumlah kerugian tolak deductible. Dengan jumlah kerugian mestilah kurang daripada jumlah insurans yang dibeli. Mestilah kan? Okay. Kerugian mesti kurang daripada. Kalau dia beli 100,000. Okay. Kemudian jumlah kerugian katakan 200,000. Kan? So dia kena dapat sampai 100,000 je lah. Faham tak ni? Okay. So nilai yang diinsurankan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Ni ada formula dia lah. Jumlah insurans diberi bahagi jumlah insurans yang harus dibeli darab kerugian tolak deductible. Okey. Contoh dia macam ni. Sepatutnya insurans tersebut 300,000. Rumah tersebut lah. Harga dia 300,000. Sejuta lah senang cerita, sejuta. Tapi awak nak beli insurans harga 500,000 je, setengah juta. Okey? Kalau kerugian tersebut, contohnya berlakulah kebakaran separuh. Kerugian tersebut 250,000. Jadi awak beli separuh kan? Jadi berapa syarikat insurans bayar? 1.5 dah. Sebab awak beli separuh. Tolak deductible. Dah lah dia bagi 125,000. Deductible 30,000 contoh. Tolak lah. Tu yang papasan dia. Faham tak? Contoh lain. Katakan kereta. Awak beli kereta lah kan, akan datang kan. Kereta murah sikit lah. Honda Accord katakan. Kan? Honda Accord sekarang ni harga dia 190,000. Kan? So awak ambil insurans saja. Awak beli cash kan. Contohlah kereta beli cash kan. So insurans, kalau hutang kena insurans semua. So awak insurans kan, daripada 200,000 tu katakan 200,000, awak insurans kan 100,000 saja. Kalau berlaku kecurian kereta tersebut, berapa syarikat bayar? 1,000. Kata kerosakan lah, kerosakan contoh kan. Okay. Kalau ni separuh lah. Kan? Sebab umuran dia separuh daripada. Faham? Faham tak? Kan? Sebab dia separuh lah. Kan? Kalau awak beli, katakan rumah, contoh dia rumah, awak beli 300,000. Kan? Sekali kerugian 100,000 kena. Kan? Awak beli 100,000 je contoh. So kalau ni 1/3 daripada sepatutnya. Tak tolak lagi deductible. Okey, kemudian mengalami kerugian menyeluruh. Okey, kalau menyeluruh, jumlah insurans yang dibeli tolak deductible. Inilah. Okey, kalau seluruh lah. Ni tips je lah. Nanti buat tengok. Okey, contoh 6. Tengok sini contoh 6. Cover dah. Okey, sekejap sekejap saya padam ni dulu. Cekak pula. Okey, kita tengok contoh. Okey tu contoh dia kata, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran. Kita cerita tadi lah. Untuk rumahnya. Nilai boleh insurans 350,000. Okey, nilai boleh insurans berapa?
Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli itu mempunyai peruntukan co-insurans 80%. Okey, untuk menginsurankan 80% daripada nilai yang boleh insurans hartanya. Okey. Dan deductible 2000. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Jadi dia 80% saja. So 80% darabkan dengan harga, dapatlah 280. Faham? Faham tak? Sebab apa? Sebab dia kata dia hanya boleh insurankan 80% saja. Ini direct lah ni. Faham tak ni? Tak Okey, B pula. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian 25,000 saja. Okey. Okey. Faham tak ni? Kemudian hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurankan rumahnya. So tolak deductible tadi. Okey, tolak deductible. So 25,000 tolak 2,000 dapat 23,000. Okey, boleh? Tak nampak? Okey. Boleh tak boleh? Okey. Okey, kes yang seterusnya dengan jumlah 150,000. Seterusnya hitung nilai penalti co-insurans. Okey. Dia menginsurankan, dia telah menginsurankan rumahnya, okey, dengan nilai 150,000 saja. Okey. Kalau dia insurankan rumahnya 150,000, saya cakap tadi lah. Okey. So 125,000, 150,000 per 280,000 darab 25,000 tolak deductible. Itu yang dapat sikit tadi. Sama macam tadi lah. Kan? Sama macam kes tadi lah. Dia beli separuh. Dalam kes ni dia tak beli penuh. Rumahnya 280. Kan? Sepatutnya penuh 280, tapi dia beli 150,000 sahaja. Kan? Dengan harapan kalau dia kerugian 25,000, dia boleh dapat 25,000 tu. Tapi sebenarnya tak dia akan dapat berapa yang dia insurankan. Dalam kes ni kita ambil dia punya peratus. Jadi sepatutnya 250,000, tapi dia beli 150,000 je. Yang kita cerita tadi. Faham tak ni? So 150,000 bagi dengan 280. Okey, darabkan dengan kerugian dia 25,000. Okey, akan dapat 13,000 lebih. Tolak balik deductible 2,000. So dia hanya dapat claim apa? Apa tu? Daripada 25,000 kerugian, dia hanya dapat 11. Itu betul tak? Sebab dia insurans sikit. Faham tak faham? Okey. Okey, kemudian penalti co-insurans. Berapa penalti dia? Tolak lah. Okey, 25,000 tolak yang berapa? Tolak yang sepatutnya dia dapat. Okey, sepatutnya dia dapat. Okey, sebelum tolak deductible. Faham ni? Deductible tu wajib. Wajib tolak. Okey, penalti dia apa? 11,000 lah. Faham tak ni? Tu dipanggil penalty co-insurance. Faham tak ni? Faham tak faham? Okey, C pula. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah 200,000 dia pula. Hitung bayaran pampasan yang diterima. Okey, dia insurankan 200,000. Okey. 200,000. Jadi pampasan 200, dia insurans dia menyuruh Jadi dia insurans 200,000. Adatlah orang beli 200,000 dapat apa? Kau beli 200,000, kau dapat apa nilai? 200,000 lah kan? Dalam kes ni dia beli 200,000, bila kerugian menyeluruh, dia hanya bayar apa? 200,000. So tolak deductible, wajib tolak. So dia dapat 188,000 saja. Padahal rumah dia tadi apa harga? Berapa harga rumah dia? 350,000. Tu yang kerugian dia dipanggil co-insurance tu, ditanggung bersama dengan pemegang polisi dan syarikat insurans. Faham tak ni? Faham tak faham? Faham Faham tak faham? Faham Jadi insurans ni awak jangan fikir panjang, awak fikir situasi semasa. Okay? Real life situation. Okay, kalau awak fikir yang benda paling panjang tu mengarut tu, awak jadi tak faham tu. Okey, faham? Okey, tengok seterusnya. Okey, ni pula. Dalam kontrak kesihatan, co-insurans ditetapkan dalam fasa penyertaan, penyertaan peratusan. Okey, tengok Okey, contohnya kalau 80 20, maksud dia
80 adalah pemegang syarikat dan 20 adalah pemegang polisi. Tengoklah berapa dia bagi ya. Okey, insurans kesihatan ada biasa bagi 50-50. Maksud dia syarikat 50, pemegang polisi 50. Kalau 60-40, syarikat 60, pemegang polisi kena tanggung 40%. Faham tak ni? Boleh kot? Boleh ya? Okey. Okey, tengok seterusnya. Contoh 7 pula. Okey. Okey, tengok contoh 7 kita baca sama. Okey, merujuk buku awak juga. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible. Okey, deductible 500. Maksud dia apa-apa berlaku pun dia tetap bayar RM500. Fasal penyertaan, okey, peratusan koinsurans berapa? 75-25 maksud dia apa? 75 kepada syarikat, 25 kepada pemegang polisi. Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen jika kos perubatan RM20,600. Okey. Jadi 20,600 tolak dengan deductible dapat apa? Okey, jadi 20,100 tadi bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat adalah 70% daripada 20,100. Dapat ni. Kos yang ditanggung oleh Puan Chen pula apa? Berapa? Jadi 25% darabkan dengan 20,100 tambah balik dengan 500. Sebab 500 tu Puan Chen yang kena bayar. So dapatlah 5,525. Okey, faham tak ni? Faham tak faham? Okey ya. Jadi panduan membuat pilihan insurans. Okey, panduan dia apa? Yang pertama, ketahui jumlah yang perlindungan yang diperlukan. Berapa awak perlukan? Kemudian bandingkan kadar premium dan manfaat dia. Fahami skop perlindungan, terma dan syarat. Apa yang di-cover? Okey, macam kereta, adakah di-cover banjir? Okey, adakah di-cover apa lagi? Kan, kerosakan lain. Okey, baca betul-betul terma-terma tersebut dan elakkan perlindungan yang tidak perlu. Okey, contohnya apa? Contohnya awak beli rumah, nak ambil package, contohnya perlindungan daripada salji contoh. Tak perlulah, Malaysia ada salji. Contoh kan. So ambil perlu lah. Tu sebab kena baca betul. Okey, tengok contoh 8 pula. Okey, contoh 8 tengok sama. Okey, dia kata Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Dia membuat perbandingan faedah bagi pelan polisi bagi dua buah syarikat berbeza, XX dan YY. Okey, ni faedah dia. Okey, boleh tengok sama. Hak tahunan XX RM50,000, YY RM20,000. Bilik, hospital dan makanan RM160, YY RM200. Unit rawatan rapi mengikut charge, tapi YY RM400. Okey, maksimum 10 hari. Allowance tunai hospital 100 XX, YY RM50. Premium, okey, yang kena bayar XX RM506, YY RM637. Okey, kita bandingkan Berdasarkan jadual dia kata, pelan polisi insurans yang manakah yang lebih baik untuk Jasnita? Berikan justifikasi anda. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Okey, tengok harga kita banding sama. Kalau tengok harga berapa? 50 betul? Okey, sama. Betul tak? Betul tak? Okey, cumanya kalau Jasnita ni dia kata kalau Jasnita masuk hospital, okey, contohnya dia XX akan bagi RM160,000, YY akan bagi RM200,000. Okey, unit rawatan rapi, okey, berapa yang hospital charge XX akan bayar? Kalau YY hanya RM400. Okey, sehari ke ni? RM400, maksimum 10 hari. Sehari lah. Okey, allowance tunai XX dapat RM1, YY dapat RM50. Tapi bayaran bulan tahunan XX 500 lebih dan YY 600 lebih. Okey, mana yang lebih baik?
Kenapa XX lagi baik? Yang pertama kita tengok delay. Kan? XX bayar lagi murah daripada YY. Kemudian kalau dalam hospital dia dapat lagi tinggi. Kemudian ini dapat terapi, berapa di charge tu dapat. Okey? Faham tak ni? Jadi yang lebih baik adalah apa? XX. Okey, cuma bilik hospital dan makanan. Okey, bilik je lah kan. Bilik dia murah sikit lah, RM40. Okey, tapi dia boleh cover dekat mana? Dalam hospital ni. Okey, dan mengikut charge yang ditetapkan. Okey, boleh tak? Boleh okey, insurans perlindungan insurans. Okey. Jadi kesimpulan dia tengok. Okey, yang kita dah belajar adalah insurans, risiko, apa dia risiko, apa dia insurans. Kemudian yang kita dah belajar lagi apa? Insurans hayat. Okey, kemudian insurans am. Kemudian kita dah mengira premium insurans. Okey. Seterusnya kita belajar juga menyelesaikan masalah melibatkan deductible dan co-insurance. Okey. So, kita buat nanti intensif ni. Buat dengan semua ni lah. 1 sampai 11.